Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat ngaji semua? Semoga dalam keadaan sihat. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diberikan kemudahan dalam segala urusan hidup. Okey. Minta maaf lambat sikit bersiaran pagi ni. Okey, kita dah masuk episod 21 hari ini, insyaAllah. Okey, sebelum tu Ustazah mohon bantu Ustazah share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, ajak anak-anak ataupun ahli keluarga bersama kita di pagi minggu ni. Mungkin ada yang tak bekerja hari ini, ada kelapangan, ajak-ajaklah bersama-sama dengan keluarga. InsyaAllah lebih ramai dapat manfaat. Okey, ada 3 benda yang akan mengikut kita ke liang lahat. Itu adalah pertama, perkara-perkara yang baik, itu amal soleh kita. Termasuklah kita berada dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu adalah majlis yang diberkati Allah, adalah taman-taman syurga Allah, insya-Allah. Di dalamnya ada disebut dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan zikir, dibacakan salawat ke atas Nabi, menjadi taman syurga kita, insya-Allah. Asbab amal berpanjangan untuk kita, saham akhirat kita. Yang kedua adalah doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi ajaklah anak-anak kita bersama kita, supaya mungkin anak-anak kita yang tak berdosa, yang masih belum balik ni, doa dia diangkat ke langit, mustajab. Kita yang dah balik ni, dah orang kata berusia ni, mungkin banyak sangat dosa kita menyebabkan doa itu terhalang. Jadi kita ajak anak-anak yang kecil, cucu-cucu kita yang tak berdosa ini tu bersama kita, mengaminkan doa, insya-Allah. Okey. Yang ketiga adalah amal soleh kita daripada sedekah. Sedekah amal jariah kita. Apa-apa saja kita infakkan di dunia ini adalah harta kita. Apa yang kita tinggalkan belum tentu menjadi bahagian kita. Sebab kita tak tahu macam mana orang yang hidup menggunakan harta-harta kita. Jadi masa kita masih hidup, masih bernyawa ni, masihlah kita nak infakkan. Jadi Ustazah suka nak share, kita ada lancarkan program kurban akikah. Jadi buat sahabat-sahabat yang nak menyertai korban, kami ada bekerjasama dengan Fitrah Ummah yang telah ada 8 tahun pengalaman membuat korban akikah di luar negara. Negara-negara yang difokuskan adalah negara Kemboja, adalah Vietnam. Kemboja adalah negara Islam, sebahagian daripada jajahan Vietnam. Ada di Indonesia dan juga di Bangladesh. Jadi buat sahabat-sahabat kita yang nak berakikah pun dialu-alukan. Manalah tahu ada yang baru menimang cahaya mata, tahniah. Jadi ada masa sehingga 1 hari bulan Ogos untuk berkorban, melakukan ibadah korban ataupun akikah. Okey, kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah, insya-Allah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat baginda, insya-Allah. Jadi dan jangan lupa untuk diri kita sendiri, sebab kita selalu hadiahkan kepada orang lain. Jadi inilah masanya untuk kita hadiahkan pada diri sendiri. Al-Quran adalah asyifa, kesembuhan, dan juga banyak kelebihannya Al-Fatihah. Jadi moga-moga dengan kita hadiahkan untuk diri sendiri, kita beroleh kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, sama-sama ikut Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, jelas kita punya ni jadi ni Ustazah kena ni sikit tukar setting supaya tidak terbalik gambarnya nampak macam terbalik pula salah setting dah pagi-pagi ni, minta maaf. Okey, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru join, apa khabar ya? Boleh perkenalkan diri insya-Allah. Okey, Ustazah di sini Marini okey, telah bersiaran sejak daripada PKP lagi PKP pertama lagi. Jadi kami menyambung surah-surah lazim hari ini untuk memantapkan lagi bacaan dalam solat kita. InsyaAllah sama-sama kita refresh balik, kita ulang kaji balik bacaan surah-surah lazim kita. Okey, sebelum tu Ustazah share bacaan doa pilihan. Okey. Okey, nampak ni himpunan doa pilihan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, himpunan doa susunan daripada Profesor Datuk Dr. Harudin dan Ustaz Ishaddin dah almarhum Profesor Datuk Harudin ni. Jadi dia adalah sumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis, terdapat terjemahannya. Jadi hari ni kita share doa untuk mendapat rahmat dan petunjuk insya-Allah. Doa mendapat rahmat dan petunjuk insya-Allah. Okey. Doa ni pendek saja dalam Al-Quran daripada Al-Quran juga. Jadi boleh baca dalam solat kita. Okey. Di akhir solat kita boleh baca insya-Allah. Okey. Sama-sama baca. Okey. Rabbana atina min ladunka rahmah. Okey, dapat. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey, ini daripada Al-Quran, daripada surah Al-Kahf. Siapa yang baca surah Al-Kahf maybe familiar. Jadi apa maksud dia? Wahai Tuhan kami. Okey. Minta maaf. Okey, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan, insya-Allah. Okey, tak sampai seminit dah habis. Jadi doa daripada Al-Quran ni amat mustajab. InsyaAllah kalau kita boleh amalkan setiap hari. Baca dalam solat kita sebelum kita tahiyat akhir, sebaiknya di sujud terakhir, ataupun sebelum kita bagi salam selepas daripada tahiyat akhir. Boleh amalkan dalam solat. Kalau dalam bahasa Arab, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey, kalau nak baca dalam bahasa Melayu, baca dalam hati. Tak boleh dilafazkan. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu dan sediakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Okey, itu saja. Okey, nampaknya masih terbalik. Okey, minta maaf. Okey, Ustazah cuba adjust setting sekejap. Okey, harap bersabar. Okey. Nampak clear ke sekarang? Jelas ke? Okey, Ustazah minta maaf tadi kita terbalik gambarnya. Jadi hari ini kita akan masuk, okey, insya-Allah kita akan masuk surah Al-Asr. Surah Al-Asr ni dalam juzuk 30. Dah baca hari-hari, mungkin baca dalam solat, dah baca
di dalam majlis ilmu, sebelum bersurainya majlis ilmu selalu kita baca tapi kita mungkin ada huruf-huruf yang kita tak pasti nak sebut dalam lahjah Arab, dalam sebutan Arab yang betul. Jadi nanti Ustazah share. Jadi setiap hari kita akan share dulu sinopsis cerita pendek. Cerita pendek boleh jadikan mushaf yang Ustazah share di sini sebagai bedtime story. Cerita sebelum anak-anak tidur. Anak-anak seronok kalau kita boleh bercerita sebelum tidur, especially kalau anak-anak kecil. Jadi boleh share dulu sinopsis ataupun intro surah ni sebelum kita masuk pada membaca surah. Jadi surah ni dalam juzuk yang ke-30, Al-Asr. Apa maksud dia? Al-Asr maksud dia demi masa. Wal Asr maksudnya demi masa. Asr maksudnya masa. Okey, ada 3 ayat sahaja. 3 ayat. Okey, so ayat yang pendek sangat Okey. Surah apa? Surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Masa awal-awal Nabi berdakwah. Okey, surah yang ke-103 daripada 114 surah. Okey. Dalam ni ada berkaitan ataupun ayat yang kita nak tengok daripada segi tema dia, apa mesej yang Allah nak sampaikan adalah di sini semua manusia berada dalam keadaan kerugian. Kerugian kenapa? Apabila dia tidak mengisi waktunya dengan perbuatan yang baik. Termasuklah orang kata kita lalai kita lalai daripada mengingati Allah. Itu juga adalah sifat yang merugi rugi sebab tu Allah bersumpah demi masa dalam surah ni Okey. InsyaAllah kita akan masuk kepada potongan ayat pula Okey, insyaAllah. Okey. Bantu Ustazah untuk share. Okey, kelas ni percuma. Ustazah mohon bantu Ustazah untuk share saja supaya lebih ramai dapat manfaat supaya lebih ramai lagi dapat membaca dengan bertajwid dengan asbab kita share. Lebih ramai lagi dapat elakkan kesalahan yang jelas dalam bacaan yang menyebabkan maksud berubah. Okey, kita baca dulu dengan umul kitab Al-Fatihah insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dapat? Okey, jelas ke suara Ustazah? Tolong komen jelas, ataupun kalau tak jelas bagi tahu juga supaya kita boleh adjust setting. Tadi gambar terbalik Ustazah. Ada yang bagi feedback. Okey, alhamdulillah. Jadi gambar dah betul. Suara okey ke? Suara saya jelas ke? Komen jelas ya. Tolong bantu Ustazah. Okey. Jadi ayat yang pertama mula dengan surah yang kita namakan Wal Asr, surah Al-Asr. Jadi kita ambil daripada ayat yang pertama ni. Okey, macam mana kita nak baca? Tengok huruf waw. Okey, waw huruf yang nipis bukan wa. Okey, wa. Cuba sebut wa. Okey, di bahagian bibir huruf ni jadi kena buka kecil saja bukaan bibir kita. Jangan kita buka luas-luas jadi bunyi dia tebal. Kalau buka dengan luas wa, itu macam waw bulan dia wa di bahagian bibir nipis saja. Wa. Tengok ada hamzah wasal, kita abaikan abaikan sebab ini adalah tanda bacaan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tuan Kamruzaman Wahab. Okey, alhamdulillah jelas Terima kasih kerana komen. Sebab takut syok sendiri ni. Tiba-tiba orang yang bersama tak dapat manfaat. Okey, alhamdulillah Okey. Jadi masukkan dalam huruf yang mati ni huruf yang pertama yang mati, huruf lam. Lam adalah huruf yang nipis juga Jadi kita masukkan dengan matikan. Huruf yang mematikan adalah wa, huruf yang dimatikan adalah huruf lam. Jadi huruf lam adalah huruf L Jadi wal. Okey. Lepas tu kita tengok huruf selepasnya, huruf ain ni bukan huruf fa, huruf ain yang bersimpul Okey, huruf ain bertemu dengan huruf sad. Okey. Okey, huruf ain mematikan huruf sad. Okey, huruf sad kalau kita ingat balik, huruf sad ada di bahagian hujung lidah menekan kepada bahagian gusi bawah kita
rapatkan kedua gigi. Okey, rapatkan kedua gigi. Okey, penuhkan udara di bawah mulut kita. Kalau kita nak tahu huruf shad ni bunyi bunyi macam kita tiup balon. Tapi anginnya tak keluar. Anginnya dalam mulut kita, di bawah bibir kita. Kumpulkan di bawah mulut kita. Okey, dapat? Tebal bukan as. Itu tertukar huruf pula. Ini Allah bersumpah demi masa. Kalau as tak bersumpah lah maksudnya, dia bukan masa lah maksudnya. Okey, tebalkan. Huruf ra ni macam mana nak tahu huruf ra bunyi dia? Kalau kita bunyi dapat? Itu adalah bunyi ra. Okey, huruf ra. Jadi dia ada bunyi takrir. Kalau panggil tapi tak boleh banyak sangat. Jangan macam panggil ayam pula. Sikit saja. Okey, boleh? Okey. Sekarang kita baca dengan bertajwid. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Okey. Sebut huruf shad dulu, baru bunyi tu. Sebut huruf shad dulu. Asr. Okey, dapat? Wal asr. Okey, sekali lagi. Wal asr. Okey, susah sikit susah sikit sebab huruf shad tebal, huruf ra pun tebal. Kita nak tebalkan dua-duanya. Okey, tapi kena sebut satu-satu. Jangan wal ar. Tak bunyi shad pula. Shad dulu baru ra. Dapat? Okey, kita pergi ayat yang kedua. Innal. Ini perkataan ni innal. Tengok hamzah baris bawah. Sama juga huruf yang nipis, bukan tebal. Jadi kita baca dengan nipiskan. Nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu, maksudnya hukum dia wajibal gunnah. Tak boleh baca inna. Innal. Na ni ada baris atas. Sebelumnya ada dua huruf nun. Ustazah tulis sikit. Huruf nun yang pertama huruf nun yang mati. Huruf nun yang kedua huruf nun yang baris atas. Jadi kita masukkan dulu dalam huruf yang mati ni, baru sebut huruf yang berbaris. Jadi ada sabdu, jadi kena baca dengan wajibal gunnah atau wajibul gunnah. Wajib dengung dengan dua harakat. Jadi innal masuk dalam huruf lam yang bersabdu, yang mata, yang tanda mati ni, minta maaf tersasul. Okey, lam yang mati, jadi tak boleh baca inna saja, masuk terus dalam lam yang bersabdu, abaikan tanda hamzah wasal ni. Innal. Dapat? Sama juga ini, ada hamzah baris bawah bunyi i. Tengok nun tak ada tanda apa-apa, kosong. Ini adalah tanda untuk huruf sin. Tanda baris ni sin. Nun sebenarnya kosong. Sebenarnya alert kita ada hukum tajwid yang berlaku, sebab sebelum nun ada hamzah. Hamzah bertemu, yang berbaris bawah bertemu dengan nun. Okey, nun bertemu dengan sin. Okey, jadi asalnya in, tapi nun bertemu dengan sin. Nun yang dimatikan lah di sini, maksudnya ada tanda mati sebenarnya. Tapi resam Usmani memudahkan kita. Maksudnya dia alert kita untuk tengok hukum tajwid. Jadi ada hukum tajwid yang berlaku di sini. Hukum apa? Hukum ikhfa hakiki. Ikhfa apa maksud dia? Sembunyikan. Hakiki apa? Hakikat. Hakikat apa? Hakikat nun mati. Hakikat bunyi nun mati adalah kena jelaskan. Jelaskan nun pada makhraj dia, pada tempat keluarnya adalah bunyi n, in. Tapi kita nak sembunyikan sebab dia ikhfa, bertemu dengan sin di sini. Jadi ing sengau. Kalau tambah ji tak cukup saja, bukan ing tambah ji, tapi kena sengau. Dua harakat dengung maksudnya. Ing sa. Dapat? Na. Okey. Ini huruf lam. Okey, lam baris atas, la, fi, fa baris bawah, tapi selepasnya ada ya. Ini adalah huruf mad. Jadi kita baca dengan la fi. Dapat? La fi. Dapat? Seterusnya huruf kha, bukan huruf jim. Kalau jim titik bawah, ini huruf kha.
huruf yang bunyi KH. Huruf kha bunyi dia KH. Okey. Jadi huruf kha ni adalah huruf yang tebal. Di mana dia hurufnya keluar di rongga mulut kita, di bahagian tekak kita yang awal. Okey, ada bunyi daripada tekak kan. Selepas daripada pita suara, jadi hus. Kita baca hus. Hus. Sebab sin ni kena matikan. Hu asalnya kita mati dengan S. Hus. Okey, dapat. Seterusnya huruf ra baris 2. Jadi ra baris 2 adalah bacaan yang nipis, tapi kalau kita sambung kita akan baca husrin. Okey. Tapi kita nak berhenti di sini, kita matikan dengan ra tebal sebab sebelumnya ada baris depan. Jadi khusr. Dapat khusr. Dapat khusr. Okey, kita baca daripada awal 2 kali. Innal insana lafi khusr. Ada ra belakangnya. Okey, sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Dapat? Alhamdulillah dapat. Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga panjang lebih daripada satu baris. Jadi kita akan potong-potong. Kita akan berhenti di sini. Okey, yang ada mushaf Al-Quran boleh buka mushaf Al-Quran muka surat 601. Muka surat 601 kita masuk surah Al-Asr. Kalau ada smartphone, surah yang ke-103. Boleh tengok smartphone juga. Kita akan berhenti di sini. Kita mulakan daripada awal. Kita tengok. Illa. Asalnya illa. Tapi ada hamzah wasal. Jadi kita abaikan. Maksudnya dia alert kita untuk menyambung ke huruf selepas ini yang ada tanda bacaan. Jadi tanda bacaan di sini apa dia? Tanda bacaan yang sabdu ni. Bila ada huruf yang bersabdu, maksudnya ada double. Ada 2 huruf. Jadi huruf yang pertama kena matikan. Jadi huruf lam yang pertama kena matikan. Okey. Huruf lam yang kedua kita bariskan atas. Jadi kita baca dengan illal. Jadi ada angkat lidah. Bukan illa 2 harakat. Okey, dapat. Illallazi. Lazi. Kita dah selalu jumpa huruf allazi ni. Jadi bacaan dia allazi za, yang nipis. Keluarkan lidah, angin keluarkan. Renggangkan kedua gigi, lidah kena keluarkan. Illallazi. Dapat. Baca dengan nipis. Bukan o. Luaskan senyuman, insya-Allah jadi nipis. 2 harakat. Sebab hamzah selepasnya alif. Jadi 2 harakat. Amanu. Okey, manu. Tengok ada tanda alif zaidah. Alif yang ditambah. Jadi abaikan saja. Yang penting kita tahu selepas baris depan ada huruf waw. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru join. Kita masuk ayat yang ketiga surah Al-Asr. Ikut sama-sama ustazah. Okey. Illallazina amanu. Dapat? Kita sambung ayat yang seterusnya di bawahnya. Wa nipiskan, bukan wa. Okey, senyum luas sikit. Wa sengih lah. Boleh sengih juga. Wa untuk nipiskan. Bukan wa. Kalau a adalah huruf hamzah tadi. Ni huruf hamzah. Kalau baris atas bunyi dia. Jadi dalam tekak kita, kita kena baca dengan tebal sikit. Bukan a. Okey, dekat halkum kita. Wa'ami lu ni ada waw, tapi hati-hati tengok selepasnya ada hamzah wasal dan sebelumnya ada tanda alif zaidah ni. Jadi kedua-duanya kita abaikan. Tak perlu baca dengan 2 harakat sebab kita nak masukkan huruf lam ni ke dalam huruf sad yang bersabdu.
Jadi huruf sad ni kita baca dengan dua sad. Sad yang pertama sad yang mati, sad yang kedua adalah sad yang kita baca dengan baris atas. Jadi tengok kalau huruf yang bersabdu ada dua huruf. Okey. Jadi kita baca dengan tekankan wa amilus. Sama huruf sad, bukan wa amilus, bukan huruf sin. Tak sama dengan huruf sin, bukan huruf s. Huruf sad tebal lagi daripada huruf s. Jadi kena baca dengan rapatkan kedua gigi, jangan renggangkan kedua gigi, rapatkan. Jadi ada angin dikumpulkan di bawah mulut kita. Wa amilus. So ni ada alif kecil, dua harakat. Baca dengan panjang dua harakat. So li ha ti. So dua harakat, li pendek sebab tak ada ya selepasnya. Bacaan pendek satu harakat. Okey, ha yang pedas. Solihati. Asalnya kita nak berhenti di sini Wa amilus solihat. Kita berhenti dengan ta yang kita matikan. Jadi ada bunyi th. Hat. Dapat Wa amilus solihat. Okey, kita baca dua kali daripada awal. Okey, sama-sama ikut ustazah. Illallazina amanu wa amilus solihat. Dapat? Sekali lagi. Illallazina amanu wa amilus solihat. Okey, alhamdulillah dapat Okey, kita sambung. Watawa ta pendek, wa pun pendek. Waw yang kedua ni adalah baca dengan dua harakat sebab selepasnya ada alif. Watawa. Dapat? Huruf sad bertemu dengan waw. Sad baris atas matikan dengan waw. Jadi saw, bukan saw. Bukan huruf sin, bukan bunyi dengan luaskan mulut, tapi kita kena saw, bulatkan mulut saw wa tawassaw. Dapat? Ba baris bawah, sepasnya ada hamzah wasal. Jadi jangan baca bi panjang ni bukan bacaan panjang, bacaan pendek. Sebab alert kita untuk menyambung ke huruf selepasnya yang ada tanda bacaan. Jadi tanda bacaan di sini adalah lam yang mati. Jadi bil haqqi. Qaf ada dua qaf di sini Qaf yang pertama, qaf yang kita baca dengan baris mati. Qaf yang kedua kita baca dengan tanda bacaan baris dua, bacaan pendek bacaan pendek, baris bawah. Jadi bil haqqi. Tapi kita tak nak berhenti di sini, kita baca dengan pendek. Maksudnya kita baca dengan sambungkan ke huruf selepasnya yang ada waw di sini Jadi haqqi wa, okey, bil haqqi wa. Seterusnya sama juga dengan huruf yang ni, wa tawassaw. Kita jumpa huruf yang sama, wa tawassaw. Seterusnya sama juga kita jumpa dengan huruf sad Jadi bis masuk dengan huruf sad bukan bis, bukan bismillah yang tu huruf sin, yang ni sin, yang ni huruf sad. Bis. Okey, tebalkan. Sabri, asalnya sabri, tapi kita nak berhenti di sini, jadi bis sabr. Okey, bunyi sabr, bunyi sab dulu, sin sad mati dengan ba, sab. Okey, lepas tu bunyi belakangnya dapat? Wa tawassaw bis sabr. Okey, alhamdulillah dapat, tahniah. Okey, kita baca daripada awal. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, sekali lagi kita ulang supaya mantap. Wa tawassaw bil haqqi
وتواصوا بالصبر. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey, ada yang masih belum dapat lagi. Kita ada masa sikit lagi, jadi kita boleh ulang lagi insya-Allah. Saya tak nak masa lama, kita ulang balik supaya lebih mantap. Sebab huruf-huruf ra ni susah sikit nak sebut sebab dia ada huruf yang tebal sebelumnya dan kita nak matikan huruf ra. Kita ulang balik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Dapat? Okey, sambung lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Dapat? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey, dapat satu surah Al-Asr, 3 ayat saja, boleh amalkan dalam solat. Kalau sebelum ni kita tak pasti nak baca bertajwid, sekarang ni dah boleh baca dengan tajwid yang betul insya-Allah. Jadi boleh terus baca dalam solat. Kalau nak solat duha, nak praktis, boleh terus praktis insya-Allah. Tak boleh nak baca surah duha lagi, surah yang panjang. Jadi kita amalkan dulu bacaan yang surah pendek-pendek ni sebab kalau kita baca banyak ayat Quran dalam Al-Quran, insya-Allah lagi banyak kebaikan sebab kita mendapat hasanah berapa? Kalau dalam solat, satu huruf bersamaan dengan 50 hasanah, 50 kebaikan sebab kita berwuduk dan kita baca dalam solat bertajwid insya-Allah. Jadi cuba elakkan kesalahan yang jelas yang menyebabkan maksud boleh berubah. Okey. Jadi siapa yang nak join program-program terkini kita, boleh masuk channel Telegram kita. Okey, ada diberikan. Jadi boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai dapat manfaat insya-Allah. Kita ada juga kelas yang tertutup. Okey, boleh join grup Telegram supaya dapat kita wawarkan maklumat terkini kelas kita insya-Allah. Okey, Ustazah minta maaf sebarang kekhilafan, sebarang kekurangan. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri Ustazah sendiri insya-Allah. Okey, kita sudahi majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Okey, sama-sama ikut Ustazah. Okey, kita akan baca surah Al-Asr sekali lagi insya-Allah. Okey, baca tasbih kafarah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr, sama-sama baca. Okey, Ustazah tunjukkan balik surah Al-Asr. Okey, tengok baca dengan bertajwid insya-Allah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih yang join kita. Ustazah tak nampak ni sebab yang komen saja Ustazah nampak kat sini, yang tak komen Ustazah tak perasan siapa yang join. Tapi terima kasih kerana join kita hari ini, Tuan Kamruzaman Wahab dan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita jumpa esok hari pada hari Isnin jam 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.